Fokus. 186 pusat ekonomi digital baru bakal dibina. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah Sabtu 3 Jun 2023. Saya Sahih Samsudin. Kami bawakan paparan negeri-negeri dan lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Labuan. Terus setia sejam bersama berita wilayah. Pelan komprehensif harus disedia setiap kerajaan negeri dalam usaha menaik taraf infrastruktur gerai dan warung seluruh negara. Perdana Menteri berkata, lokasi tersebut sediakan peluang kepada rakyat untuk jana pendapatan. Justru kemudahan yang disedia harus ditambah baik demi keselesaan penggunanya. Dan saya nak peringatkan, ini harus berlaku di semua kota-kota di negara kita. Saya tak mahu ini hanya khas di Kuala Lumpur. Saya bincang dengan beberapa menteri besar dan ketua menteri bahawa di semua kota mesti ada dasar yang jelas. Kerajaan persekutuan ini bukan jabatan wilayah persekutuan Datuk Bandar. Tak, dia mesti seluruh jentera. Beliau berucap merasmikan di Anjong Selera Madani di Bandar Tun Razak, Ibu Negara. Pada majlis sama, Perdana Menteri umumkan pengurangan kadar sewa 50% kepada RM200 untuk manfaat 23 peniaga di premis berkenaan. Pasar awam berusia lebih 50 tahun akan jadi keutamaan dalam projek Bina Semula. Tujuannya meningkatkan keselamatan dan keselesaan penggunanya. Jelas beliau, kebanyakan pasar yang ada di negara ini berada dalam keadaan usang dan perlu dibaik pulih atau dibina semula. Mana-mana pasar yang berusia 50 tahun ke atas, kita akan berikan keutamaan. Kerana setiap bangunan memang ada hayat dia. Okay? Kita tahu hak umur juga. That one, we will give due and proper consideration. Beliau ditemui ketika program turun padang ke air tawar Manjung. Beliau turut mengumumkan peruntukan berjumlah RM5.48 juta untuk menaik taraf dan menyelenggara infrastruktur awam di sekitar kawasan itu. Ini termasuk RM3.5 juta untuk kerja meruntuh dan membina semula pasar awam air tawar yang beroperasi sejak tahun 1973. Lawatan kerja timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Fadilah Yusof ke Brussels dan London berjaya memartabatkan industri minyak sawit negara. Buktinya, United Kingdom UK memberi komitmen untuk mengiktiraf pensijilan minyak sawit mampan Malaysia MSPO dalam tempoh terdekat. Manakala Kesatuan Eropah terbuka untuk mendengar pandangan negara mengenai pelaksanaan peraturan bebas penebangan hutan EUDR. Laporan penuh bersama Farahiyah Zubir di London. Jelas Datuk Seri Fadilah, reaksi positif turut diterima pada pertemuan dengan Menteri Perdagangan Antarabangsa UK Nigel Huddleston serta Menteri Luar Commonwealth dan Pembangunan UK Andrew Mitchell. Komitmen daripada dua-dua menteri di UK agak actually very positive. In fact, mereka dah memberi komitmen bahawa even MSPO kita akan menjadi sebahagian daripada dokumen yang akan diiktiraf dalam proses due diligence. Bercakap kepada media Malaysia di London, beliau yakin penerimaan MSPO oleh UK ini akan membuka lebih banyak peluang perniagaan bagi London dan Kuala Lumpur. Katanya MSPO yang diperkenalkan pada 2013 telah mengalami evolusi dan berkembang menjadi skim persijilan yang komprehensif dan boleh diterima di peringkat antarabangsa. Bagi Kesatuan Eropah EU pula, mereka setakat ini menerima pandangan Malaysia mengenai kekangan yang bakal dihadapi pekebun kecil tempatan jika EUDR dilaksanakan kelak. EU lebih kepada untuk melindungi industri mereka sendiri. It is lebih kepada pro-business kepada mereka, imperial punya approach lah kepada industri mereka. That's how we look at it. Supaya dia nak mengekang untuk the cost of doing business lebih mahal kepada kompetitor so that they'll be able to compete. Misi mengadakan pertemuan dengan EU adalah misi bersama Indonesia di bawah Majlis Negara-Negara Pengeluar Minyak Sawit CPOPC. Malaysia mempunyai kira-kira 700,000 pekebun kecil dalam bidang pertanian dengan kira-kira 450,000 pekebun kecil terlibat dalam sektor minyak sawit.
Misi Malaysia ke Brussels dan London bagi mempertahankan minyak sawit tempatan daripada diskriminasi dilihat satu komitmen jelas kerajaan terhadap industri komuniti negara. Malaysia akan meneruskan usaha bagi memastikan kemampanan industri tersebut seiring piawaian antarabangsa. Laporan Farahia Zubir dari London untuk RTM. Isu Laut Cina Selatan kekal jadi keutamaan Malaysia hingga hari ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohammad Hassan menegaskan Malaysia akan terus bekerjasama dengan negara anggota ASEAN untuk perhebat rundingan dengan China. Ini bagi realisasikan kod tata laku COC di Laut Cina Selatan. Datuk Seri Mohammad memaklumkannya pada sidang media selepas jadi tetamu program Bicara Wara Pagi Perjanjian Pertahanan 5 Kuasa FPDA di Singapura. Program dihoskan rakan sejawatannya dari Republik itu Dr. Ng Eng Hen berlangsung di luar dialog Shangri-La ke-20. Jelas Datuk Seri Mohammad lagi, Malaysia melihat keperluan bagi FPDA kekalkan keamanan dan kestabilan serantau. Ini dapat dilaksana menerusi kerjasama pertahanan terhadap cabaran mendesak mengenai ancaman keselamatan bukan tradisional. Untuk tujuan itu, Malaysia mahu terus jadi rakan kongsi yang dipercayai dan berhubung dengan ahli FPDA. FPDA satu siri hubungan pertahanan dua hala antara Australia, Malaysia, New Zealand, Singapura dan United Kingdom. Jabatan Peguam Negara AGC menyelar setegasnya segala dakwaan dalam surat yang dihantar Peguam Paul H. Cohen. Peguam mewakili kumpulan yang mendakwa sebagai waris sulu itu menuntut Malaysia membuat bayaran segera bagi Final Award sebelum 2 Jun 2023. AGC menyatakan surat bertarikh 28 Mei tersebut menuntut bayaran $16.412 bilion. Ia termasuk 10% faedah, $3.5 juta bagi bayaran peguam dan ahli pakar serta $4.02 juta bagi kos timbang tara. Tindakan menuntut bayaran bagi Final Award ketika prosiding undang-undang masih lagi berlangsung dilihat sebagai melampau. AGC menyangkal semua dakwaan Paul yang dikatakan secara terang-terangan tidak mengendahkan fakta sebenar tuntutan yang boleh mewujudkan rekod bertulis palsu terhadap Malaysia. 186 pusat ekonomi digital PADI baru bakal dibina. Ini selari hasrat pastikan setiap kawasan DUN di semua negeri miliki sekurang-kurangnya sebuah PADI untuk manfaat komuniti setempat. Jadi kita jangkakan akan makan masa lebih kurang 12 ke 18 bulan kerana dari segi tender dan kontrak, dan ini diusahakan oleh syarikat-syarikat telekomunikasi melalui SKMF. Maka pemilihan tapak yang bersesuaian, mendapatkan membuat sedikit renovation, pembelian ataupun perolehan peralatan, kita jangkakan menjelang insya-Allah tahun depan. Beliau ditemui selepas rasmikan program Hari Bersama Komuniti PADI Kota Kuala Muda di Sungai Petani. Jelas fahmi lagi 4 lagi PADI akan diwujudkan di Kedah dalam masa terdekat. Ia sebagai tambahan kepada 77 PADI sedia ada di negeri berkenaan. Ini pula susulan keengganan Telegram beri kerjasama selesaikan aduan penggunanya. Fahmi berkata, sebarang bentuk tindakan yang mungkin dikenakan ke atas Telegram tidak akan terlalu jejaskan pengguna platform itu. Pihaknya sedar aplikasi tersebut banyak digunakan komuniti tertentu termasuk bagi tujuan pembelajaran di sekolah. Ketika ini, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang meneliti tindakan yang sesuai dikenakan ke atas Telegram. Pihak pengurusan aplikasi berkenaan bagaimanapun masih tidak memberikan kerjasama bagi membincangkan isu berkaitan kandungan dan salah guna terhadap aplikasi itu. Jadi kita akan pastikan sekiranya ada apa-apa, sekiranya diputuskan kerjasama itu di pihak Telegram tidak begitu positif, maka apa-apa tindakan yang akan diambil kita akan pastikan tidak terlalu menjejaskan, tapi kita beri sedikit masa supaya sekiranya perlu ada peralihan mencari medium yang baru, platform yang baru, kita akan maklumkan.
Media sosial membolehkan sesiapa sahaja menjadi pencipta kandungan. Namun di sebalik maklumat bermanfaat yang dikongsi, platform itu turut jadi tempat penyebaran berita palsu. Bagi mengekang isu berkenaan, pemekasan literasi media dan maklumat harus jadi fokus. Laporan Andy Reza Rohadian. Sejak 2021 hingga April lalu, 2,125 berita palsu direkodkan MCMC. Pada 2018 pula, Suruhanjaya itu dedahkan 84% berita palsu disebar menerusi WhatsApp, diikuti Facebook 8%. Data itu memperlihat kepentingan pemerkasaan literasi media dan maklumat dalam kalangan rakyat. Literasi media dan maklumat terbahagi kepada 4 komponen utama, meliputi kemahiran mengakses internet atau menggunakan peranti. Seterusnya, kemahiran memahami mesej, tersirat dan tersurat. 2 komponen lagi harus diberi perhatian serius. Kemahiran menilai dan menganalisis. So dia dah faham tapi dia perlu nilai. Baik, adakah dia baik atau buruk, betul ke salah, dan ini akan membantu individu itu membuat keputusan. Dan keempat adalah kemahiran untuk mencipta atau menghasilkan kandungan. So bagaimanakah dia gunakan maklumat untuk hasilkan kandungan, untuk update status, untuk letak gambar dalam Instagram. Berita palsu terbukti berupaya menjejaskan ketenteraman dan keharmonian negara yang dihuni rakyat berbilang bangsa. Ketika ini ada beberapa undang-undang diguna pakai untuk atasi masalah berkenaan. Namun, perlu diingat, undang-undang hanya salah satu solusi, bukan satu-satunya jalan penyelesaian. Ia harus bergerak seiring dengan pemerkasaan literasi media dan maklumat. SKMM dia ada program klik dengan bijak kan, tapi saya sendiri pernah tengok dia punya kandungan modul program klik dengan bijak ini. I think dia fokus more on digital literacy, macam mana nak gunakan komputer, keselamatan cyber dan sebagainya. So kemahiran kritik ataupun kemahiran untuk menilai, evaluate konten media itu sendiri, saya rasa masih perlu diperkasa. I think it goes back to critical thinking. Saya rasa kalau nak kemahiran berfikir, kita tak perlu bergantung kepada soalan ujian. Bagi saya lah, not just soalan ujian. Kita boleh macam contohlah, kita boleh lakukan aktiviti dalam kelas yang memerlukan pelajar untuk berfikir luar kotak. Beliau juga cadangkan setiap organisasi media mewujudkan meja semakan fakta. Turut diperlukan lebih banyak NGO yang fokus meningkatkan literasi media dan maklumat bagi membantras berita palsu. Andy Reza Rohadian, RTM. Seterusnya, kita ikut ramalan cuaca seluruh negara bersama pegawai Met Malaysia Syazwani Yahya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah, pada ketika ini, rantau negara masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah baratan dengan kelajuan yang agak kencang, iaitu boleh mencapai sehingga 50 km sejam. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan perkapalan Phuket, Condor, Reef North, Layang-Layang dan juga Palawan. Amaran ini dijangkakan akan berkuat kuasa sehingga 7 Jun nanti. Dan di sepanjang tempat amaran, keadaan ini masih lagi berbahaya kepada aktiviti bot-bot kecil, sukan serta rekreasi laut. Baiklah, kita teruskan dengan melihat paparan imej gema radar terkini di mana hujan berserta ribut petir kini masih lagi diperhatikan di hampir ke semua negeri di semenanjung Malaysia. Lebih tertumpu di kawasan pedalaman Kedah, Perak, negeri Terengganu serta di bahagian timur negeri Johor. Dan keadaan hujan yang berlaku ini dijangka akan bergerak menuju ke arah timur, menuju ke arah negeri-negeri pantai timur semenanjung Malaysia dan akan berterusan sehingga ke malam nanti. Baiklah, bagi Sabah dan juga Sarawak, hujan berserta ribut petir kini turut berlaku melibatkan hampir ke semua bahagian bagi kedua-dua negeri dan lebih tertumpu di bahagian barat negeri Sabah serta bahagian barat negeri Sarawak. Keadaan ini juga dijangkakan akan berterusan sehingga ke malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian, saya Wan Yahya. Assalamualaikum.
Beberapa projek bakal dibina di Kapit babitkan nilai keseluruhan RM294 juta. Berita baik itu diumum, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sempena lawatannya ke Sarawak hari ini. Untuk perinciannya, terus saja bersama Vanessa Mering. Ya, Zahid, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi hari ini mengumumkan pelaksanaan beberapa projek untuk bahagian Kapit bernilai lebih RM294 juta. Pengumuman itu dibuat semasa beliau menghadiri majlis Rumah Terbuka Gawai Dayak Parlimen Kapit yang diadakan di Dewan Suara Kapit. Dalam ucapannya, Datuk Seri Ahmad Zahid mengumumkan salah satu projek tersebut termasuk mempercepatkan pembinaan Jalan Nangga Semaram ke Nangga Beguang bernilai RM170 juta. Selain itu, beliau juga meluluskan projek Jalan Raya Sungai Sud ke Rumah Juntan bernilai RM60 juta dengan penggantian sebuah jambatan menyeberangi Sungai Amang ke Rumah Richard dengan peruntukan sebanyak RM4.8 juta. Datuk Seri Ahmad Zahid turut meluluskan projek skim bekalan air alternatif dengan kos RM60 juta. Apa maknanya ini semua? Jika kerajaan negeri atau kerajaan itu di peringkat wilayah tidak bersama dengan kerajaan pusat, maka sudah pasti berlaku kepincangan dari pelaksanaan projek-projek. Ada peranan kerajaan negeri, ada juga peranan kerajaan pusat. Kerajaan pusat terus memberikan apa saja peruntukan dan projek yang selayaknya diberikan kepada kerajaan negeri. Apatah lagi jika kerajaan negeri itu sentiasa bersama-sama dengan kerajaan pusat, maka kerajaan pusat pasti akan terus menyalurkan peruntukan melebihi daripada apa yang sepatutnya diperolehi oleh negeri itu. Datuk Seri Ahmad Zahid turut mengumumkan pembinaan Kolej Profesional MARA yang akan dimulakan tahun ini. Sementara itu, Datuk Seri Ahmad Zahid berkata kestabilan politik amat penting untuk menarik lebih banyak pelaburan asing, terutama di Sarawak apabila Indonesia memindahkan ibu negaranya ke Nusantara. Jelasnya ke arah persediaan pemindahan ibu negara Indonesia itu, Kerajaan Persekutuan akan membantu pembinaan infrastruktur seperti jalan raya di Sarawak dan Sabah yang berdekatan dengan sempadan Kalimantan Indonesia. Menurut Datuk Seri Ahmad Zahid, usaha ini amat penting bagi memastikan Sarawak dan Sabah tidak ketinggalan dengan Indonesia setelah Nusantara menjadi ibu negara kelak. Saya yakin CIQ dan lain-lain pusat untuk immigration dan pusat keluar masuk antara Malaysia dan Indonesia mesti dinaik tarafkan. Kerana kita harus mengambil peluang atas potensi yang baru ini. Agar barter trade atau pertukaran barangan malah kemasukan pelancong-pelancong ke Sarawak dan Sabah harus dipertingkatkan. Datuk Seri Ahmad Zahid menambah beliau juga mahu lebuh rayapan Borneo yang sudah hampir siap digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sarawak. Mengenai kemajuan di Kapit, beliau menyifatkan peningkatan kenderaan di Kapit merupakan petunjuk perubahan sosio-ekonomi di daerah itu. Datuk Seri Ahmad Zahid juga percaya jambatan-jambatan yang menghubungkan sungai-sungai harus terus dimajukan untuk merancangkan lagi pembangunan di Kapit. Dalam pada itu, beliau mengucapkan tahniah kepada Premier Sarawak dan wakil-wakil rakyat di Kapit yang dilihat agresif dalam membawa pelbagai projek pembangunan ke Kapit. Dalam pada itu, Datuk Seri Alexander Nantalinggi memaklumkan pembukaan jalan darat dari Sibu ke Kapit yang menggantikan laluan air telah banyak membantu mengubah tahap sosioekonomi di Bandar Kapit. Jelasnya aktiviti ekonomi di Kapit semakin rancak dan jumlah kenderaan juga semakin bertambah. Datuk Seri Alexander berkata perkembangan ini jelas menunjukkan infrastruktur jalan raya yang ada sekarang memberi impak positif kepada masyarakat di Bandar Kapit. Namun beliau menegaskan perkembangan ini tidak mungkin dapat dijayakan tanpa kerjasama erat di antara kerajaan negeri dan persekutuan. Datuk Seri Alexander yang juga ahli Parlimen Kapit memaklumkan banyak lagi yang perlu dilaksanakan demi keselesaan rakyat khususnya penduduk di kawasan pedalaman. Tambahnya ini tentunya selari dengan hasrat Malaysia Madani yang digagaskan oleh Kerajaan Persekutuan. Datuk Seri Alexander berkata sebagai ahli Parlimen Kapit, beliau mempunyai beberapa perancangan bagi melancarkan lagi pergerakan dan akses setengah kawasan bagi penduduk di daerah Kapit. Antara usaha yang diambil adalah membina jalan menyeberangi Sungai Batang Rajang
utara tebing ataupun the northern bank of the Batang Raja River, sir. Jadi usaha ini dibuat kerana kami menyedari kesulitan penduduk yang tidak dapat bergerak keluar dan masuk ke kawasan penempatan mereka disebabkan tiada lagi perkhidmatan bot ekspres kecuali hanya bergantung kepada bot persendirian. Beliau berkata demikian pada majlis rumah terbuka Hari Gawai Dayak di Dewan Suara Kapit yang turut dihadiri oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Datuk Seri Alexander berharap lawatan beliau dapat dimanfaatkan bersama-sama wakil rakyat yang lain mengutarakan sekali lagi isu perhubungan jalan raya. Masyarakat Bisaya perlu bekerja keras untuk merebut peluang yang disediakan melalui pelbagai sektor ekonomi seperti pembuatan, pertanian, pelancongan, perhutanan, pelombongan dan perkhidmatan. Justru Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menasihati anak masyarakat Bisaya supaya melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi terutama dalam bidang sains dan teknologi atau dalam bidang teknikal. Dato' Amar Awang Tengah menyatakan demikian pada malam kebudayaan bersempena Pesta Babulang dan Lumba Kerbau di Batu Danau Blimbang. Teks ucapan beliau dibacakan Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfi Awan Nasar. Beliau menyeru masyarakat Bisaya untuk memanfaatkan pesta tersebut dengan melibatkan diri dalam bidang pelancongan selain memperkasakan kesinambungan tradisi masyarakat Bisaya. Dato' Amar Awang Tengah berkata pesta Babulang dapat memperkenalkan budaya dan tradisi suku masyarakat Bisaya. Beliau juga berharap agar ia dapat didokumentasikan melalui penulisan, video, gambar dan buku supaya ia kekal menjadi rujukan generasi akan datang. Pesta Babulang tahun ini yang bertemakan 60 tahun Sarawak Merdeka berbilang jati memberi ruang dan peluang kepada masyarakat Bisaya untuk menampilkan adat dan tradisi masyarakat itu selain meningkatkan tahap ekonomi penduduk setempat menerusi aktiviti perniagaan. Pesta Siip di daerah Lunduk berpotensi untuk dijadikan salah satu tarikan pelancongan tempatan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar, Billy Sujang memaklumkan penganjuran pesta yang seiring dengan sejarah berkaitan Kampung Selampit 1 ini amat sesuai untuk diketengahkan. Billy Sujang memberitahu pesta Siip boleh dimasukkan dalam kalender pelancongan tahun bagi daerah Lunduk. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Pesta Siip 2023 yang diadakan bersempena dengan sambutan ulang tahun Kampung Selampit ke-84. Dalam pada itu, Billy Sujang menambah Sarawak merupakan antara negeri yang telah lama mengamalkan perpaduan antara kaum. Jelasnya ini dapat dilihat dengan kehadiran pelbagai kaum dan bangsa bagi menyaksikan sendiri kemeriahan Pesta Siip. Dalam pada itu, Billy Sujang memberitahu beliau juga akan bekerjasama dengan ahli Parlimen Mas Gading, Mordi Bimol, untuk menaik taraf tapak pesta tersebut dari semasa ke semasa. Rumah Panjang Pueh merupakan contoh terbaik perpaduan dan toleransi di antara masyarakat pelbagai kaum di Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan berkata, meskipun terdapat penduduk Rumah Panjang Pueh yang telah berkahwin dengan bangsa lain, mereka masih turut bersama-sama meraikan Hari Gawai. Azizul berkata Rumah Panjang Pueh merupakan rumah panjang contoh bagi perpaduan dan toleransi antara kaum kerana terdapat penduduknya yang berkahwin dengan bangsa Melayu, Cina dan India. Beliau berkata demikian semasa program Menerakang Adat Binua 2023 bersempena perayaan Gawai Anjuran Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung-Kampung Pueh Kenek dan Siru Dayak. Dalam pada itu, Azizul turut meluluskan pembinaan barang futsal dan padang takraw baru untuk tujuan rekreasi belia Kampung Pueh yang dijangka siap pada awal tahun hadapan. Di samping itu, beliau merakamkan ucapan terima kasih kepada penduduk Kampung Pueh, Siru Dayak dan Sebat Dayak di atas sokongan yang tidak berbelah bagi kepada beliau dan kepimpinan terdahulu. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani, kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Vi. Perkhidmatan Cemerlang Hospital Queen Elizabeth serta 34 pelajar tahfiz bakal lanjut pengajian ke Turki. Fokus dari Sabah itu akan diperincikan Muhammad Syahrizal Mawang. Baik Sahih, sebanyak 3,196 pembedahan dilaksana Jabatan Pembedahan Am Hospital Queen Elizabeth HQE sepanjang tahun lalu.
Daripada jumlah itu, sebanyak 1,669 melibatkan kes pembedahan kecemasan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata bagi tempoh sama, klinik pembedahan am HQE telah menerima seramai 16,000 pesakit mendapatkan perkhidmatan rawatan susulan. Pencapaian ini jelas menunjukkan kecemerlangan HQE apatah lagi ketika berdepan pandemik COVID-19. Datuk Haji Ji turut memuji jabatan berkenaan kerana melaksana program lawatan kepakaran bedah am di Kudat, Kota Marudu, Ranau dan Beaufort sekaligus memenuhi keperluan pesakit mendapatkan perkhidmatan pakar pembedahan. Beliau berharap ia diperluas ke daerah lain sejajar komitmen kerajaan negeri menangani cabaran kesihatan dan keselamatan secara berkesan selain mengurus ekonomi secara mampan dan strategik. Datuk Haji Ji berucap merasmikan persidangan pembedahan Sabah 2023 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya disampaikan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk James Ratib. Beliau berharap persidangan turut dihadiri badan bukan kerajaan NGO ini membuahkan input bermanfaat kepada rakyat dan bidang perubatan. Seramai 34 graduan Mahat Tahfiz Sulaimaniyah MTS cawangan Kota Kinabalu akan melanjutkan pengajian ke negara Turkiye tahun ini. Menurut Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram, 17 daripadanya merupakan pelajar lelaki dijadual berangkat pada penghujung Julai ini. Baki 17 lagi pelajar adalah pelajar perempuan MTS yang akan berangkat pada September ini. Pelajar-pelajar berkenaan akan melanjutkan pengajian tahap taklim tahfiz Al-Quran di 13 daerah di Turkiye. Kita mengharapkan mereka ini balik daripada Turki nanti pada 3 atau 4 tahun mereka di situ akan memberi aspirasi kepada anak-anak kita yang lain dan juga mendapat membantu kita di peringkat kerajaan negeri Sabah yang mana sudah menjadi satu plan kedua dalam SMJ itu sendiri bahawa kita sangat prihatin dalam pendidikan dan maknanya semua perkara dalam pendidikan ini kita perlu mengutamakan kepada anak-anak muda kita yang sudah pasti akan menjadi pemimpin pelapis di masa hadapan. Datuk Ruslan menyatakan demikian selepas menyempurnakan penyampaian sijil tamat pengajian tahfiz dalam Majlis Graduasi MTS Malaysia Timur mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor di Kota Kinabalu. Tambah beliau, kerajaan negeri akan terus menyokong inisiatif dan usaha Mahat Tahfiz di negeri ini dalam melahirkan potensi individu berkualiti. Seramai 76 bakal jemaah haji disantuni dalam majlis penyerahan sumbangan kepada jemaah haji Parlimen Putatan di Masjid Daerah Putatan hari ini. Penyampaian sumbangan berbentuk wang tunai disempurnakan Timbalan Ketua Menteri 3 yang juga ahli Parlimen Putatan, Datuk Insinyur Syahelmi Yahya. Datuk Shah Helmi yang turut berkesempatan berkongsi pengalaman ke Tanah Suci berharap bakal jemaah haji terlibat dapat mengutamakan keselamatan dan kesihatan ketika melakukan ibadah berkenaan. Majlis ini adalah untuk memberi ataupun menyampaikan sumbangan kewangan bagi membantu perbelanjaan mereka sewaktu berada di Tanah Suci. Dalam kesempatan ini juga kita sempat berkongsi pengalaman dan juga berpesan agar para jemaah haji akan menjaga kesihatan mereka semasa berada di Tanah Suci dan fokus kepada segala urusan amal ibadah haji sewaktu berada di sana. Jadi kita mendoakan agar para jemaah haji kita selamat pergi dan kembali. Sementara itu, penerima sumbangan menzahirkan kesyukuran mendapat peluang menyempurnakan rukun Islam kelima. Perasaan memang excited, memang hati memang di sana sudah walaupun ada 2 minggu lagi. Persediaan actually daripada awal Ramadan lagi dari segi fizikal, mental, barang-barang tu memang sedia adalah. Itu memang beli sikit-sikit. Tapi dari segi fizikal dan mental memang awal Ramadan lagi. Penerbangan pertama bakal jemaah haji Sabah dijadualkan melepas 10 Jun ini melibatkan 142 orang dari kawasan Pantai Barat.
46 pasukan menjayakan Fiesta Juara Sepakan Penalti Keamatan 2023 yang julung kali diadakan bertempat di padang FRC Sepilok, Sandakan. Selain bertujuan mencari pemain muda berbakat, ia juga dapat menggalakkan golongan belia kekal aktif dan sihat dengan bersukan. Merasmikan fiesta ini, Ketua Pemuda UMNO Libaran, Razlan Dandan berharap lebih banyak pihak termasuk pertubuhan bukan kerajaan tampil membantu pembangunan sukan dan belia di daerah berkenaan. Saya memohon juga kepada saudara Henry membuat satu kali program sebegini dan NGO-NGO lain menyuntik semangat anak-anak muda untuk menyertai program-program begini untuk mengeratkan silaturahim. Sementara itu, pengerusi penganjur program Henry Giau yang juga Presiden Pongo Sport Club berkata pihaknya akan terus menyokong sebarang usaha menyemarak pembangunan sukan khususnya bola sepak. Kami ada coaching jurulatih dari segi bola sepak. Macam saya mempunyai lisensi AFC untuk kejurulatihan bola sepak. Saya boleh memilih pemain-pemain yang muda-muda untuk diserapkan ke Safa Senakan. Baik, sekian berita dari Sabah untuk petang ini. Lebih banyak perkembangan negeri lain dalam berita wilayah. Terus saja bersama dengan Sahih di Kasapuri. Sahih, silakan. Terima kasih Syarizam. Seterusnya kita ke Labuan bersama Haji Jack. Silakan. Bulatan Merdeka bakal berwajah baharu. Ini bagi menjadikannya mercu tanda ikonik dan tarikan baharu di Labuan. Pelaksanaan projek dengan kos RM1.5 juta itu dijangka siap akhir tahun ini. Sejarah Bulatan Labuan sangat istimewa dan unik. Ia merupakan destinasi terakhir landasan kereta api yang menghubungkan Lombong Arang Batu di Tanjung Kubong sekitar tahun 1847 hingga 1911. Konsep yang kita laksanakan untuk Bulatan Merdeka ini adalah konsep maritim. Yang mana kita seperti mana kita tahu bahawa Pulau Labuan ini kaya dengan khazanah lautnya. Kita bersnorkeling, kita ada shipwreck dan sebagainya. Jadi kita mengambil konsep maritim itu untuk dijadikan ataupun ditonjolkan kepada pengunjung yang datang ke Labuan. Kali terakhir Bulatan Merdeka diubah suai adalah 2 dekad lalu. Lebih 15,000 pokok teduhan ameniti di 131 lokasi sekitar Labuan telah diselenggara. Tindakan Perbadanan Labuan itu ambil kira 80% daripada keseluruhan pokok tersebut berusia lebih 10 tahun. Ia perlu diselenggara bagi mengelak insiden pokok tumbang dan dahan patah yang berisiko jejaskan keselamatan orang ramai. Pemeriksaan berkala terhadap pokok berusia dan matang mula dilaksana sejak Disember tahun lalu. Jadi kita mendapati bahawa 576 pokok yang telah kita kenal pasti yang mempunyai risiko. Dan inilah yang pokok-pokok yang kita akan ganti dalam tempoh setahun 2 ini, yang mana kita telah pun melantik kontraktor kita bermula pada awal tahun 2023 sehinggalah kepada Februari 2024. Jadi kita akan melaksanakan melalui kontraktor dan dipantau oleh Jabatan Perbandaran kita. Tahun lalu, 164 kejadian pokok tumbang dan dahan patah dilapor di Labuan. Feri kenderaan jenis roll-on, roll-off RoRo sentiasa jadi pengangkutan pilihan utama penduduk Labuan. Selain tambang lebih murah berbanding pengangkutan udara, penduduk juga puas hati dengan perkhidmatan ditawar. Jabatan Laut Labuan beri jaminan akan kekalkan prestasi tersebut dengan lakukan penambahbaikan berterusan. Ini termasuk mengatasi isu kesesakan di kawasan berkenaan. Menurut Timbalan Pengarah Jabatan Laut Labuan Ahmad Zawawi Syahrudin, kesesakan berlaku disebabkan jumlah pengguna yang tinggi. Pengguna disaran datang awal bagi melancarkan perjalanan, terutama semasa proses pemeriksaan imigresen. Pada hari biasa, 10 pelayaran perkhidmatan feri disedia. Ia menampung kapasiti harian 5,000 pengguna dan 900 kenderaan. Sekian paparan berita dari Labuan, kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih RJ.
Kesesakan luar biasa di CIQ Bangunan Sultan Iskandar BSR dan Kompleks Sultan Abu Bakar KSAB sejak Khamis lalu disebabkan cuti sekolah, cuti umum dan cuti hujung minggu. Bagi mengatasi isu berkenaan, Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi cadangkan laluan kontra diaktifkan. Jelas beliau, ia bertujuan lancarkan pergerakan keluar masuk pada waktu tertentu termasuk musim cuti sekolah atau perayaan. Pembukaan laluan kontra itu khusus untuk pengembara yang guna laluan pejalan kaki selain pengangkutan awam. Berdasarkan rekod pada petang Khamis lalu, lebih 258,000 pengembara guna laluan BSI. Manakala KSAB 63,000 pengguna. Johor sememangnya jadi antara lokasi pilihan warga Singapura untuk bercuti dan berbelanja. Kehadiran pelancong dari negara jiran itu telah beri limpahan ekonomi bukan sahaja kepada Johor, malah Malaysia keseluruhannya. Laporan Suhil Muhammad Nur. Baik, saudara, warga Singapura dilihat kembali semula merancakkan sektor ekonomi Johor Bahru dan rata-rata masuk ke dalam negara untuk berbelanja dan ia ternyata merancakkan kembali kitaran ekonomi negara. Jom, mari kita tanya mereka. Peniaga tempatan akui kehadiran pelancong Singapura membantu tingkatkan pendapatan mereka. Singapura lagi ramai datang sini dan diorang lagi banyak beli belah kat sini. So peniaga kecil macam kita ni lagi banyak untung. Alhamdulillah, bersyukur sangat-sangat. Sebelum ni sebab PKP kita slow down sikit kan. So sekarang bila kita dah naik balik, Alhamdulillah banyak impak yang positif lah. Kita mengharapkan lagi ramai lah. Lagi-lagi weekend ni, mungkin diorang memang berbelanja kat Malaysia kan. Jadi macam gini ada singgah UTC, Galleria dia nampak ni dia lalu, diorang datang support. Produk dan perkhidmatan terbaik ditawar agar mereka berpuas hati dan kembali berbelanja. Tolong macam ekonomi Malaysia jugalah. Kita kan negeri jiran, so kita serumpun tolong sesama sendiri, bangkitkan lagi ekonomi lah. InsyaAllah everything will be better in the future. Suhil Muhammad Nur, RTM. 200 peserta sertai program pembersihan pantai cahaya negeri di Port Dickson. Mereka terdiri daripada pelajar dan pensyarah Fakulti Sains, Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Seremban dan Shah Alam. Pelaksanaan program bertujuan meningkatkan kesedaran pemeliharaan dan pemuliharaan pantai dalam kalangan masyarakat. Dia bukan hanya saja melibatkan institusi pengajian tinggi, saya rasa sekolah-sekolah mula dari sekolah rendah, sekolah menengah sampai ke institusi. Kita sama-sama mendidik mereka supaya dari generasi ke generasi kita sama-sama untuk mempertahankan alam sekitar yang bersih ini. Akam daripada program seperti ini akan meningkatkan kesedaran kepada semua golongan seperti golongan mahasiswa, kesedaran komuniti dan orang awam. Program ini kita adakan sebenarnya untuk mendedahkan kepada student dan juga public on how to take care of the environment, and also kita ada tekankan juga tentang SDG, which is Sustainable Development Goals, which is kita perlu ikut Sustainable Development Goals in order untuk kita nak menjaga alam sekitar ini. Pencarian bakat bintang kecil RTM 2023 kekal relevan sebagai platform mencungkil bakat kanak-kanak dalam bidang seni. Buktinya, uji bakat bintang kecil Negeri FM yang berlangsung selama 2 hari menerima penyertaan yang menggalakkan. Antara kelainan yang kita bawakan pada tahun ini adalah kita menyediakan kepada peserta-peserta untuk menghantar video terlebih dahulu untuk memberikan sebagai satu pertunjukan ataupun sebelum anda sampai ke uji bakat ni, kita akan boleh lihat bagaimana sebagai orang kata tu effort dia lah ataupun usaha mereka dalam bidang nyanyian tu. So video dah dihantar dan mereka juga perlu datang uji bakat pada 3 dan juga 4 Jun untuk kita saksikan secara terus persembahan-persembahan mereka dalam bidang nyanyian tu. Guru, ibu bapa dan peserta yang hadir mengakui bintang kecil mampu mengembangkan lagi bakat seni si cilik ke peringkat lebih tinggi.
Saya rasa Bintang Kecil ini adalah satu platform yang mana sesuai untuk kita mengasah bakat anak-anak murid ni. Dalam masa 2 minggu tu saya dedahkan untuk latihan vokal dan juga pergerakan lah. Itu sahaja. Selama masa 2 minggu saya bekerja keras lah untuk memastikan anak-anak ni buat sehabis baik. Saya rasa ini memang RTM sendiri patut teruskan juga lah ni. Selain daripada kita nak develop artis baru, pelapis-lapis baru, lagi-lagi dalam bidang irama Malaysia ni yang saya tengok. Walaupun yang dah ada ni memang dah kata orang dah establish kan, tapi pelapis tetap patut ada lah. Berdebar, takut tapi ada semangat nak masuk. Waktu buat latihan tu saya memang seronok sangat, bersemangat. Lepas tu saya ada rasa berdebar sikit. Happy lah, happy. Gembira macam tu. Tapi rasa malu tu masih ada lagi lah. Tapi cuba. Adalah ajar untuk vokal tu, untuk hafal lagu dan untuk gaya. Hai, saksikan saya Afiq Rahim dalam #Click. 3 dan 4 Juni ini, RTM teman setia anda. ...1,878 komuniti madani akan ditubuhkan di seluruh negara. Ia akan bertindak sebagai badan sukarela terdiri pelbagai kaum untuk menyalurkan maklumat, inisiatif serta dasar kerajaan kepada masyarakat. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata penubuhannya akan bantu penyampaian maklumat tepat dan sahih. Ia turut menjadi platform menjawab isu, fitnah atau maklumat palsu dengan kadar segera selain sebagai platform mengenal pasti isu rakyat di peringkat akar umbi. Antara lain adalah membantu dalam program-program kenegaraan, program-program berbentuk perpaduan serta membantu memberi penerangan kepada komuniti tentang isu-isu sama ada isu-isu semasa ataupun dasar kerajaan. Di samping membuat sedikit mungkin mengenal pasti isu-isu yang dihadapi oleh rakyat di peringkat akar umbi. Di Pulau Pinang, 120 komuniti madani babitkan 40 kawasan DUN akan ditubuhkan. Badan itu akan ditadbir urus oleh Jabatan Penerangan. Karnival Kita Madani peringkat negeri Pulau Pinang jadi media mengukuhkan perpaduan masyarakat pelbagai kaum. Berlangsung di Midtown, Perda Menerong, karnival dijayakan 14 pempamer agensi kerajaan dan swasta dengan pelbagai aktiviti menarik. Untuk mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang pelbagai kaum, terutama masyarakat setempat, dan yang kedua untuk memperkasakan penyampaian perkhidmatan kerajaan terus kepada masyarakat setempat, dan yang ketiga adalah untuk tujuan kita mewujudkan hubungan, mengukuhkan hubungan baik antara pemimpin dengan rakyat. Kita dapat sama-sama merasalah. Jadi maknanya yang berada dan yang kurang berada, jadi mereka akan dapat bantu antara satu sama lain, terutamanya pada peniaga-peniaga. Mereka akan dapat mendekati masyarakat yang mana kurang bernasib baik dan yang mana ingin membeli ataupun orang kata contribute untuk masyarakat ni. Rasa konsep ini sangat bagus lah. Sebab ada konsep ini bagi seluruh orang Malaysia, kita bila balik boleh bagi tahu apa-apa kita boleh bagi berpaduan berbagai kaum ada macam salah faham boleh dibetulkan. Boleh memahami antara kaum-kaum budaya-budaya dengan lebih mendalam. Program sebegini memang baguslah untuk masyarakat supaya mereka lebih faham konsep-konsep yang kerajaan dedahkan sekarang ni. Contohnya keluarga madani kan. Jadi dengan pencerahan sedemikian maka akan lebih fahamlah.
Memperkasakan sosioekonomi golongan mualaf dan berkongsi keindahan agama Islam. Itu objektif penganjuran karnival yang diadakan di Langkawi dengan penyertaan lebih 16 usahawan mualaf. Kita menjaga kebajikan mualaf dan juga fakir miskin. Tapi yang kali julung kali pertama ni, karnival ini kali julung pertama kami menganjurkan dan di daerah Langkawi. Program turut mendapat kerjasama Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK, Pertubuhan Budi Perhatian Masyarakat, Lembaga Pembangunan Langkawi dan NGO Transformers Langkawi. Ia dijadikan sebagai inisiatif tambahan bagi LZNK yang bertanggungjawab mengurus agihan dan bantuan untuk mualaf. Mualaf baru peluk Islam, semua ditanggung oleh lembaga zakat. Mana kata pengajian percuma, makan minum percuma, kos pengajian dan kos duang saku pun semua zakat tanggung. Cuma pergi mengaji sahaja. Di situ disediakan kursus intensif 4 bulan yang mana kita ajar asas fardu ain, Quran, solat dan sebagainya. Tindakan beberapa exco Selangor yang mula mengemas bagi mengosongkan pejabat pada hujung penggal pentadbiran merupakan perkara biasa. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Aminuddin Shah Arif berkata perkara itu tidak harus jadi isu. Persediaan awal harus dilakukan menjelang pilihan raya negeri tidak lama lagi. Jelas beliau, hanya tinggal 23 hari saja lagi sebelum DUN Selangor terbubar secara automatik pada 25 Jun ini kerana tempoh penggal berakhir. Tarikh pembubaran DUN hanya akan diumum selepas dapat perkenan Sultan Selangor. Kita buka kepada tender itu untuk membekal lembu dan kambing. Kita tak ada masa lama sampai 25 maksimum. Sampai 25 maksimum. Jadi kalau sampai 25 maksimum, maknanya kita hanya boleh tangguh selama 23 hari je lah. Ya. Maknanya 23 hari sampai sekarang, confirm akan ada terbubar. Tapi tarikhnya saya perlu dapat perkenan lah. Saya tak boleh announce. It's not my position to announce. Terdahulu beliau sempurnakan Majlis Penyerahan Sumbangan Korban Negeri Selangor 2023 di Shah Alam. Tahun ini 700 lembu dan 1,000 kambing diagih kepada masjid, surau, agensi dan institusi di Selangor yang laksana ibadah korban. Inisiatif sempena Aidiladha itu babitkan peruntukan RM6 juta meningkat RM1 juta berbanding tahun lalu. Sempena Aidiladha, 912 tiket bagi perjalanan Kuala Lumpur Pantai Timur ditawar KTMB. Ini babitkan perkhidmatan tren khas ekspres Lambayan Aidiladha ELA. Tiket mula dijual hari ini. Perjalanan bagi laluan KL Central ke Tumpat akan bermula 27 Jun ini dengan masa berlepas 3.20 petang. Manakala pada 1 Julai, babitkan perjalanan Tumpat KL dengan masa berlepas 6 petang. Jika sambutan menggalakkan, KTMB sedia tambah 2 lagi perkhidmatan tren dari KL Central ke Tumpat dan sebaliknya. Inisiatif bertujuan sokong saranan kerajaan dalam menggalakkan penggunaan pengangkutan awam sekaligus atasi isu kesesakan di jalan raya ketika musim perayaan. Sukan Para ASEAN APG 2023, skuad bola keranjang berkerusi roda lelaki negara tidak pulang tangan kosong apabila berjaya membawa pulang pingat gangsa menerusi acara 3 lawan 3. Anak buah Ling Ming Lip menewaskan pasukan tuan rumah Kemboja setelah merekodkan kemenangan 17-8 di Dewan Elephant 2 di Stadium Morodo Teko. Walaupun bermain di hadapan kira-kira 300 penyokong tuan rumah, gandingan Freddy Tan, Kartik Kanapati, Muhammad Atib Zakaria, Muhammad Azhar, Hasan Asari dan Razali Cantik serba menjadi untuk memastikan jalur gemilang berkibar megah di bumi Kemboja.
Malaysia memenangi 2 daripada 4 perlawanan peringkat kumpulan semalam untuk menempah slot kedudukan ketiga dan keempat hari ini. Pencapaian terbaik Malaysia bagi acara bola keranjang berkerusi roda 3x3 lelaki sebelum ini ialah memenangi pingat perak pada APG ke-9 di Kuala Lumpur. APG 2023 akan dibuka secara rasmi malam ini. Program kemahiran latihan asas sukan renang atau pendeknya kelas renang khusus untuk kanak-kanak mendapat sambutan menggalakkan dalam kalangan keluarga B40. Setakat ini seramai 288 orang daripada 720 peserta berjaya melengkapkan pembelajaran siri 1 dalam program yang dilancarkan oleh Kementerian Belia dan Sukan KBS itu. Menurut pemantauan dan pemerhatian jurulatih, para peserta menunjukkan perkembangan positif terutamanya melibatkan pembinaan keyakinan diri di dalam air dan kemahiran lain. Turut melibatkan kemahiran berikut: bubbles and whole breath, floating, star float, kicking and dynamic kick with air exchange, pulling and combination pull and kick. Lebih membanggakan, terdapat beberapa peserta telah menguasai teknik berenang freestyle dan backstroke kicking dengan purata 91% penguasaan. Hasil dari sambutan menggalakkan, KBS kini sedang berangka pelaksanaan program bagi siri seterusnya dalam masa terdekat. Selain itu, inisiatif sama akan dilakukan KBS bagi golongan orang kurang upaya OKU, warga emas dan kanak-kanak berusia kurang daripada 6 tahun yang dijangka bermula pada Julai depan. Aksi Liga Super Kedah Darul Aman KDAFC berjaya meraih 3 mata selepas menundukkan Sabah FC 2-1 dalam pertemuan di Stadium Darul Aman malam tadi. 2 jaringan litak membantu skuad Sang Kenari naik ke tangga keempat Liga. Sabah bagaimanapun berjaya mendominasi awal perlawanan dengan terlebih dahulu meledak gol pembukaan. Anak buah Dato' Ong Kim Swee itu mendahului seawal minit ke-8 menerusi tandukan cantik Gabriel Perez berpunca dari sepakan percuma Badrul Bakhtiar. Gol penyamaan tuan rumah hadir 5 minit sebelum rehat menerusi jaringan litak yang menyempurnakan hantaran jauh Federico Hidalgo. Bersambung babak kedua, skuad kendalian Muhammad Nafuzuddin berjaya melebarkan kedudukan. Litak sekali lagi menjadi wira apabila meledak gol kedua pada minit ke-72. Kedudukan 2-1 kekal sehingga whistle penamat dengan menyaksikan Kedah mengutip 3 mata di laman sendiri. Sementara itu, di Stadium Sultan Muhammad Keempat, Kota Baru Kelantan United FC KUFC benam Kelantan FC 4-1 dalam keadaan hujan lebat. KUFC turun sebagai tuan rumah memperolehi jaringan pertama pada minit ke-21. Pemain impor David Silva mudah menolak masuk bola hantaran lintang rakan sepasukan sebelum menambah jaringan kedua menerusi rembatan OJ Portiera. Perlawanan bagaimanapun terpaksa dihentikan lebih sejam pada minit ke-37 akibat hujan lebat dan kilat. Apabila perlawanan bersambung, Kelantan FC memperolehi gol pertama selepas dihadiahkan sepakan penalti sebelum rehat yang disempurnakan Ismail Akin Nadir. Babak kedua sekali lagi menyaksikan ketajaman OJ Portiera sekaligus menghadiahkan gol ketiga buat KUFC pada minit ke-61. Muhammad Syazwan Zainun kemudian menambah derita Kelantan dengan menyudah jaringan keempat pada minit ke-66. Kemenangan itu melonjakkan KUFC ke kedudukan ke-12 dengan 6 mata manakala Kelantan FC terperosok ke dasar Liga dengan 4 mata. Bukan setakat berlumba sahaja, baca berita pun boleh. Saksikan saya, Adam Khalid, dalam Stadium RTM 3 dan 4 Jun ini. Aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet (VoIP). Seramai 86.3% individu memuat turun perisian atau aplikasi di internet. Hai,
saksikan saya Afiq Rahim dalam Hashclick. 3 dan 4 Jun ini, RTM teman setia anda. Berita wilayah berakhir di sini. Terus setia bersama berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.